wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sabri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamil khair wa rahmatika ajmain. Pertama-tama Allah syukur tuan dapat melapangkan masa pada pagi ini. Pertama. Kedua, bersyukur Allah tidak memilih tuan-tuan kena Covid. Ya. Sahabat saya pagi ni 6 orang sepatutnya datang ni, ditakdirkan kena Covid. Yang satu keluarga tu. Oh, saya dapat. Jadi sebenarnya banyak bersyukur. Dia pun tak sangka boleh dapat. Sebab dia kata 2 malam lepas keluar dengan anak dia pergi Seremban, jumpa adik dia di Senayan. Tengah hari besok tu adik dia cek swab positif. Dia pun cek semalam, dia pun positif. 2 orang, 2 beranak. Rupanya satu rumah dah kena semua dah. Yang jemaah kita yang akan insyaAllah 25 kan. Dia akan pergi sama dengan kita group juga. Ada 25 bulan tu. Doakan sama dia, semoga dia cepat sembuh dan dapat mengikuti program kita lah, umrah kita. Sebab pun dah bertangguh juga tu. Dah 2 tahun bertangguh tu. Daripada 16 bulan 3 sampailah dia 3 ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memudahkan. Okey tuan-tuan. Untuk sesi saya pagi ini, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Miswan Abdul selaku penceramah pagi ini. Dia terpaksa keluar awal untuk ada program sebab Ustaz Haji Miswan adalah sebagai imam di Masjid Kuala Sawah. Tugasan-tugasan semasa lah di sana, tak apa. Tapi saya pun dah tengok di 4 taklimat yang dibagi dan saya cuba mencari di mana yang tak disentuh. Kalau sekiranya boleh tindan ataupun memerlukan pemahaman, insyaAllah saya bantu berdasarkan sedikit pengalaman dan juga ilmu yang mungkin kita boleh berkongsi tentang ibadah umrah kita ini. Sebab ibadah umrah ini dia bukan sekadar perbuatan yang kita nak laksanakan, dia juga merangkumi adanya jenis dari segi hukum-hukum fiqh, hukum-hukum tauhid, hukum-hukum tajwid, hukum-hukum tasawuf dan sebagainya. Jadi dia melibatkan banyak perkara dalam satu ibadah yang kita akan laksanakan. Dia tak boleh kata just saya buat umrah sebab saya nak melakukan perubatan untuk tawaf, sa'i, tahlul dan sebagainya. Tak boleh. Sebab di dalam pengisian umrah itu sendiri kita kena berhati-hati sebab ada hukum-hukum yang kadang-kadang kita tidak boleh melanggar pada ketika-ketikanya. Terutamanya 13 perkara dalam kita melaksanakan apabila kita dalam ihram tu. Yang tu yang kadang-kadang tuan-tuan yang kita kadang-kadang Allah matikan akal kita untuk kita berfikir secara rasional. Saya kena cerita ni. Cerita dia, jemaah saya yang lepas ni, dia tuan-tuan dah tahu dah kan, rukun umrah apa? Ada 5. Apa dia? Niat. Kedua? Tawaf. Ketiga? Keempat? Tahlul. Tertib. Betul. Kalau orang tu tak buat yang rukun ni, satu daripada rukun, apa hukum dia? Sah. Kan? Dan dia melanggar, dan dalam rukun tu dia ada wajib-wajib dia. Dia salah satu dia wajib tu, lepas tu bermikat. Tuan-tuan tu dah tahu mengikat kan. Saya akan terangkan sikit mikat tu. Saya akan terangkan sikit. Lepas tu 13 perkara yang kalau dilanggar akan mengakibatkan umrah kita terjejas. Okey. Kalau kita tak buat, maknanya tahlul kita tak buat, maknanya langsung kita tinggal, maknanya berdosa lah, maknanya kita tak dapat. Tapi kalau kita sedar bahawa benda 13 perkara itu kita tak lakukan, maknanya kita kena bayar dah, kena laksanakan. Itu yang berlaku kepada jemaah saya. Walaupun kita dah maklumkan masa khusus, walaupun kita dah maklumkan masa naik bas taklimat malam sebelum gerak ke Mekah, itu maklumat yang bila kita sampai sebelum masuk ke Masjidil Haram, perkaranya ialah rukun ni kena selesaikan. Dan tak buat juga. Yang herannya, kenapa dia tak buat?
Akhirnya saya soalan yang saya tanya ke dia, kenapa tak buat? Gunting tak ada pada dia. Tuan-tuan boleh terima tak akal? Sedangkan roommate dia kepala semua dah botak, saya dah botak, sarapan pagi semua jumpa jemaah-jemaah lain semua dah botak. Semua dah botak dah. Adakah dia tak terfikir kenapa botak sedangkan semalam tak botak? Kan? Kenapa kita pun terfikir je? Tapi kenapa pagi tu dia boleh pergi shopping, beli kopiah untuk anak dia, untuk cucu dia. Saya jumpa, Ji, okey, sihat? Sihat. Selesai. Ustaz kata, alhamdulillah, kita bila dah selesai tu, kita sebab yang pertama tu ingat umrah yang pertama tu wajib dalam hidup kita. Tapi jemaah saya ni jemaah yang dah pernah pergi haji, dah pernah pergi umrah, pun tak boleh buat, bukan tak dibuat, maknanya Allah tarik nikmat itu kan, luhur. Pukul petang tu atau asar tu saya dapat mesej, tuan ada jemaah tak selesai. Masya-Allah. Kita tanggungjawab tau, sebab kita sebagai pegawai petugas cari dia, bagi bilik dia, bilik 16 tingkat 16. Haji, saya nak tanya betul ni, betul tak Haji tak tahlul lagi? Dia kata betul. Kenapa tak tahlul? Saya tak digunting, saya keluar je daripada marwah, saya tak gunting. Kenapa tak gunting? Saya tak digunting. Lepas tu saya, Haji balik buat apa? Saya balik, saya rehat, saya tidur. Lepas tu pagi besok pergi sarapan mana? Okey, Haji tahu tak hukum? Hukum itu sebab dia campur antara perbuatan hukum fiqah dalam tu kan. Hukum dia apa tu? Tahu Ustaz? Tahu apa? Seekor kambing. Seekor kambing berapa nilai? Saya kena refer kat tu 450 Saudi Rial. Haji kena bayar. Saya kena bayar lah, dia kata. Bayar. Duit tak ada. Duit dah shopping. Kena ingat. Kena online duit. Cucu dia tadi pun tak buat. Dia kata pergi shopping dengan cucu dia. Kawan dia. Dia. Oh, kawan dia. So besok tu dia online kat saya RM550 ni, cerita betul ni. RM550 online kat saya. So tengah hari tu dia kena selesaikan supaya jangan drag days boleh, tapi sebelum keluar dari tanah haram, dam ni kena selesaikan Dekat Mekah. Ikut kemampuan dia, ada dam tu bagai-bagai dam kan, dam tak dan sebagainya. Yang tu taklah, itu sisi lain ataupun kita tanya dalam ustaz yang mutakar kan. Tapi asas dia kalau you melanggar yang 11, 12, 13 perkara tu, yang tu memang seekor lembu atau seekor unta lah tu. Tubuh awal tu kan, yang tu tak apa. Yang pakaian besar. Kalau bukan besar paling tinggi pun yang tu, yang kedua tu seekor kambing lah, 4,5. Standby lah 4,5. Ayo akad, niatkan apa ni untuk melepaskan tanah. Selesai. Ambil sini, saya akan ambil cukur, sap, kita cukur dulu, selesai. Jadi simple lah, kita buatkan itu selesai. Tapi kenapa jadi berlaku macam tu, sedangkan dia pun tahu benda tu kat kaedah-kaedah yang tu, yang sebagai satu dia sebagai pitebar bagi saya lah. Maknanya walaupun dia dah cakap banyak kali pun pada jemaah, perlu diberikan peringatan supaya jangan benda-benda yang macam tu pun terlepas rukun tu, rukun. Kalau benda-benda furuk yang kecil-kecil atau sebagainya yang tidak menjejaskan itu tak apa. Cuma tunaikan haji dan umrah ni dengan sempurna. Ingat, bila kita nak buat kerja umrah ni, dia mesti fikir sesempurna yang mungkin, ikut kemampuan kita dan ikut keilmuan yang kita ada kan. Ilmu yang kita ada, mungkin kita pertama kali, takkan saya tahu semua betul, tapi tidak semestinya orang yang pertama kali pergi ni tak tahu apa-apa. Macam saya dulu tuan-tuan, saya sama juga macam tu kan. Macam mana lah Mekah, Madinah ni. Dulu lagi lah kita nak gambarkan, tak boleh nampak video, tak boleh bayang kan. Nampak sebab saya dulu saya dengar bersama yang berbagai ustaz tu, Cik Ngah, guru saya. Masa saya buat video shooting tu kan, lepas tu buat editing video shooting tu, kita tak tahu tau, sebab kita tak ada pengalaman. Dekat mana kedudukan benda ni, ini dekat Mekah ke, ini dekat Madinah, kita tak tahu kan. Ini Jabal Uhud ni dekat mana, Jabal Rahmah ni dekat mana kan, kita tak dapat gambar kan satu situasi tu. Tapi bila kita dah pergi, dekat sini rupanya di Arafah, rupanya dia bergabung dengan Jabal Rahmah,
dengan Arafah, Padang Arafah, di situ Muzdalifah, di situ Jamarat, di situ Mina, di situ ada Masjid Jaranah, tempat mikat kita, dan kita balik dapat satu pusingan masa lawatan. Oh, betul. Tapi di Madinah kita tengok, kita pergi Masjid Nabawi, kita masuk Raudah, kita masuk makam Rasulullah, kita masuk Baqi', kita pergi Quba, kita pergi Uhud, kita pergi Ladang Kurma, kan? Banyak rupanya. Bila kita pergi banyak pun, rupanya ada banyak lagi sejarah-sejarah tempat yang Rasulullah pernah berada. Kita pun tak sempat nak pergi. Dekat Quba tu ada perigi Hatim, dekat sebelah tu ada perigi yang Rasulullah mandi airnya, kan? Tapi adakah dalam masa 12 hari 5 hari kita dekat Mekah Madinah ni kita dapat semua? Mungkin takkan dapat, tuan-tuan. Takkan dapat. Cuma kalau tuan-tuan mengaturkan program tu dengan mutawif dan sebagainya, boleh disusun dengan baik, insya-Allah. Sebab keutamaan kita bukan lawatan tu, berada di dalam Masjid Nabawi atau berada dalam masjid Haram, itu lebih indah lah kita beribadah di dalamnya. Sebab kalau kita beribadah di dalam Masjid Nabawi, kita dapat ganjaran 1000 ganjaran dalam masjid, bukan di dalam bawah payung tu. Di bawah payung tu setengah-tengah kawasan dia memang kata bawah tu tak, dalam istilah dia masjid. Sebab itulah dalam hadis kata, jika sekiranya Masjid Nabawi ini disambung panjangkan sehingga ke Yaman, maknanya nilai atau ganjaran yang Allah bagikan tetap 1000. Sebab Masjid Nabawi itu asalnya kecil, kan, daripada Rasulullah. Dia sebenarnya kalau ikutkan ni cerita dalam sirah ni Rasulullah, sebab asas kepada 3 perkara. Okey, masjid pertama Masjid Haram. Betul? Okey, yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjid Aqsa. Yang ni ganjarannya 100,000. Yang ni ganjarannya 1000. Yang ni ganjarannya 0.5K, 500. Okey, Rasulullah dulu masa sirah dia, Rasulullah ni menghadap sembahyang, menghadap ke, kata ini Semenanjung Arab kan, Semenanjung Arab kata macam tu, itulah Semenanjung Arab. Masjid Aqsa kat sini, Madinahnya di sini, Jeddahnya di sini, Mekahnya di sini. Malaysianya di mana? Malaysianya di sini, katalah di sini. Okey, perjalanan kita nanti ada, sekarang saya masuk dalam sopi. Perjalanan kita menuju daripada Kuala Lumpur, dia akan terus pergi ke Jeddah. Atau dia ada route, tengok pada penerbangan kita. Atau dia akan terus daripada KLIA ataupun dia masuk ke Madinah. Dia jarak antara Jeddah Madinah ni 420 km. Jika sekiranya kita naik flight Saudi terus pergi ke Jeddah, turun ke airport baru Jeddah, kita akan menaiki bas selama 6 jam lebih kurang. 2 jam dia akan berhenti, 2 jam berhenti R&R. Okey, di Jeddah, di Madinah. Dia akan berhenti, rehat, makan nasi Arab betul. Nasi Arab betul kan. Yang kulitnya dekat tanah Arab lah, makan. Dia akan berhenti rehat lebih kurang setengah jam atau 1 jam. Dekat situ dia akan jual madu Yaman lah, dia jual buah-buah lah. Wah dah, kita dah seronok kan, dengan kacang pistachio kan. Jangan shopping dulu, just relax, ambil angin, pergi buang air dan sebagainya. Dan kalau ada tempat sembahyang, kadang-kadang kita tengok perjalanan lah. Sembahyang, kita sembahyang subuh ke ataupun biasa macam tu lah. Subuh kita akan jalan dan kita akan sampai ke Madinah. Atau kita daripada KLIA, kita terus ke Madinah. Dan baru ni ada perjalanan, yang ni lebih kurang 6 jam, ada perjalanan dia singgah ke Qatar. Dia naik satu Qatar Airways, dia naik ke Qatar, dan dari Qatar dia masuk ke Madinah. Ini pun cepat juga. Dia Qatar ni transit 2 jam. Ada jemaah-jemaah kita macam ni, dia masuk ke Qatar, terus ke Madinah, dia save 4 jam. Yang penat dia kalau daripada Qatar, dia pergi ke Jeddah pun itu penat sikit lah, tambah 2 jam. Tapi kita akan menuju ke Madinah. Ini sektor, kalau kita pergi ke Madinah 5 hari Madinah, 5 hari Mekah. 1 hari perjalanan, 1 hari balik. Dan 12 hari 10 malam. Ini
basic lah, sebab kadang-kadang kita tak tahu perjalanan. Kita nak tahu juga sebagai ini berapa hari kat Mekah, berapa hari kat Madinah, berapa hari keseluruhan perjalanan kan. Baru ni ada yang jadi 13 hari 10 malam. Dia flight, sebab dia bergantung pada flight tempoh tu, jadi dia kena tambah dalam secara muka. Tapi biasanya hanya ada 1 atau 2 hari 10 malam tu setiap kita lah, tak ada rekod tu. Kita tak nak membebankan jemaah. Okey, daripada Jeddah ke Madinah, perjalanan dia, dan kita akan duduk di Madinah selama 5 hari. Hari pertama, okey, bila kita sampai di Madinah, kita masuk ke kawasan Tanah Haram. Masuk Tanah Haram kena baca doa masuk Tanah Haram. 2 Tanah Haram. 1 Tanah Haram Mekah, 1 Tanah Haram Madinah. Okey, dia masuk je kawasan tu, dia panggil Haramain, Tanah Haram. 2 ni masuk, okey, dia masuk, nak masuk tu kena baca doa. Tahu akan baca ataupun individu kena baca. Tapi dalam pada masuk ni biasanya saya akan berselawat. Allahumma salli ala sayyidina, ataupun macam kita lah marhaban ni. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita masa ni kita akan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bukan kat luar tu masa kita tak, maksudnya nak menghidupkan suasana kita. Kita berada di Madinah. Dalam perjalanan tu dia akan baca solat tasbih dan sebagainya sampai ke hotel. Bila sampai ke hotel, pertama check in hotel. Check in hotel. Lepas tu apa yang patut tuan kena buat? Yang langkah kedua yang saya buat itu hari, sepatutnya tuan-tuan hari ni ceramah ni Haji Anwar bagi. Haji Anwar balik tu hari, baru balik 26 bulan, dia kena COVID. Okey, 1 semalam patut dah boleh datang hari ni, orang rumah dia pula kena COVID. Satu family. Itu kata tuan-tuan syukur banyak. Okey. Langkah kedua, bila dah check in hotel, tuan-tuan kena buat telco. Kena beli SIM card telco Mobili pada harga pada harga SR RM92. RM1 lah juga 100. Sebab sekarang conversion dia 100 Saudi, Malaysia 115. Kau macam tu lah. Wajib beli? Wajib beli. Okey, tuan-tuan keluarkan handphone sekarang. Adakah handphone ni menjadi satu entiti paling penting? Paling penting. Tak ada handphone, tak boleh pergi, tak boleh masuk. Kena beli handphone. Kalau handphone yang biasa, kena cari yang Android yang high class sikit, atas standby backup. Memang kena. Sebab saya tak buat, bila saya tak buat, kadang-kadang dia tak comply, dia tak guna sistem. Okey, tapi alhamdulillah lah, so far tak ada masalah pun. Okey, tuan-tuan pergi ke Play Store. Dah daftar dah? Belum? Oh, okey, buat. Dah. Yang baru kursus saya dah ikut dah. Yang baru. Okey, pergi ke Tawakalna. Cari Play Store, pergi Tawakalna. Application. Saya pergi ke ni saya yang Dapat install lah. Install. Haji